Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. بسم الله وبالله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullahu taala. Dan hari ini kita akan masuk kepada perbahasan yang seterusnya, yang mana kita masih lagi dalam membahaskan berkaitan dengan anak. Bila mana telah berkahwin, yakni satu garizah, keinginan yang ada dalam diri manusia dibenarkan di dalam Islam, iaitulah persamaan laki-laki dan perempuan dalam jalan perkahwinan. Dalam jalan, saya rasa mic tak perkuat, dia jelas tak apa yang saya cakap ni dengar insya-Allah? Baik. Jadi perbahasan kita ialah berkaitan dengan gharizah, iaitulah naluri ataupun keinginan yang ada dalam diri manusia, yang mana seorang laki-laki berkeinginan kepada wanita, begitu juga wanita berkeinginan kepada laki-laki. Maka keinginan itu, naluri itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memberikan alternatif, yakni Allah berikan jalan bagaimanakah caranya untuk kita menunaikan keinginan naluri tadi itu, iaitulah dengan jalan perkahwinan. Maka telah disebutkan berkaitan dengan adab-adab perkahwinan. Maka akhir sekali daripada perkahwinan itu membuahkan anak, menghasilkan anak. Maka sebahagian daripada perbahasan berkaitan anak telah kita sebutkan dalam pertemuan kita yang lalu, yang mana pada bulan yang lalu kita sebutkan tentang berkaitan dengan anak angkat. Yang ini kita dah bahas dalam pertemuan kita yang lalu. Kemudian perbahasan yang seterusnya adalah berkaitan dengan jangan membunuh anak. Ini sebahagian daripada amalan-amalan orang jahiliyah. Mereka tidak menginginkan anak. Ada dengan cara mereka membunuh, dan ada dengan cara mereka telah memberikan anak itu kepada orang lain. Sesudah Islam melindungi masalah nasab dengan cara yang demikian, kemudian Islam juga menetapkan untuk anak dan orang tua masing-masing mempunyai hak sesuai dengan kedudukannya sebagai orang tua dan anak. Di samping itu, Islam juga mengharamkan beberapa hal kepada mereka masing-masing demi melindungi dan menjaga hak-hak tersebut. Maknanya ayah terhadap anak ada undang-undang Islam dia. Begitu juga dengan anak terhadap ibu dan ayah mereka ada undang-undang dia, ada peraturan dia. Anak mempunyai hak untuk hidup. Ayah dan ibu tidak boleh merenggut, yakni membunuh anaknya tadi itu, baik dengan membunuh ataupun dengan menanamnya hidup-hidup sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Ketentuan ini berlaku untuk anak laki-laki maupun perempuan.
Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul Isra, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Jangan kamu membunuh anak-anakmu lantaran takut kelaparan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka mahupun kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah satu dosa yang besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan keyakinan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan keyakinan kepada kita bahawa yang memberi rezeki itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan? Bukan sebab kita pandai cari duit maka sebab itu kita boleh makan, tidak. Bukan sebab dengan ilmu yang kita ada kita boleh bekerja, kemudian dengan pekerjaan itu kita dapat duit dan dengan duit kita boleh makan, tidak. Hakikat yang memberikan rezeki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan baca beginilah. Kita berniaga, kan? Orang lain juga berniaga. Kenapa ada orang yang berniaga Allah murahkan rezeki dia, dan ada orang yang berniaga tetapi dia tak dapat apa yang telah dirancang? Walaupun orang yang tidak mempunyai, orang yang Allah murahkan rezeki tadi itu dia bukan di kalangan orang yang terpelajar, dan ada orang yang mungkin ilmunya lebih tetapi rezekinya tidak seperti orang yang pertama tadi itu. Jadi ini menunjukkan bahawa rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Apakah dia ada ilmu, apakah dia ada kemahiran, itu nombor dua. Yang pertama sekali kita kena yakin bahawa rezeki yang sampai kepada manusia adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana Allah menjadikan kita, Allah dah tetapkan rezeki kita, jangan takut. Begitu juga lahirnya seorang anak, maka anak yang dilahirkan itu juga rezekinya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita yakin seperti itu, maka kenapa kita takut anak ini membesar dalam keadaan tidak cukup makan? Walhal Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Allah nak bagi tahu apa dia? Kamu daripada kecil sampailah hari ini, berapa umur kita? Katalah 58 tahun. Jadi hidup tak kita hidup? Cukup tak makan? Cukup. Jadi bagaimana kamu hidup, makan kamu cukup, kesihatan kamu cukup, yang bagi itu Allah. Takkan Allah tak boleh buat kepada orang lain? Bagaimana kamu boleh hidup dengan aman? Kamu boleh makan dengan makanan yang cukup, kamu dapat kesihatan yang cukup, itu Allah bagi. Takkanlah orang lain Allah Subhanahu wa taala tak mampu bagi. Maka sebab itu Allah kaitkan. Selepas kata Allah, nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami beri makan kepada mereka dan juga kepada kamu juga kami yang bagi makan. Jadi Allah nak tekankan di sini bahawa kamu jangan takut, yang kamu dapat membesar sehingga ke hari ini pun Allah Subhanahu wa taala yang bagi rezeki. Kenapa kita perlu bimbang dengan anak yang dilahirkan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena yakin bahawa rezeki itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita takut dengan kebaikan yang kita lakukan itu akan Allah tinggalkan kita daripada memberi rezeki. Tadi petang tadi lebih kurang dalam pukul 6 suku macam tu, saya jumpa dengan jiran saya. Lama dah saya tak jumpa dia. Jiran betul-betul sebelah rumah saya. Jadi dia ni buka kolam pancing. Banyak, ada 3 lah kolam pancing dia, kan. Jadi jutaan lah ringgit habis dia buka kolam pancing di ketiga-tiga kolam ni, kan. Lebih dekat dia kata lebih kurang dekat-dekat 4 juta lah dia habiskan wang dia untuk buka kolam. Jadi dia ceritalah, dia kata, Ustaz, saya dah dekat setahun sakit. Sakit apa dia? Sakit dia kata kena buatan orang. Orang buat dia. Jadi dia tunjuklah video. Dia tunjuk video dia saat dia dirawat, kan. Jadi yang menjadi masalah dia, kan, jadi tak suka dengan manusia, dengan anak-anak pun habis dia marah, dengan isteri rajin bergaduh, dengan orang dia jadi benci.
Bukan sekadar itu, bahkan anaknya juga kena tempias daripada gangguan yang telah dilakukan oleh seseorang kepada dia. Jadi di sini mana orang yang lakukan demikian tak percaya dengan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lakukan hal yang demikian kerana melihat kejayaan orang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala ni, tuan-tuan, kita kena faham satulah. Allah Subhanahu wa taala bila dia buat sesuatu, Allah tu tak buat sia-sia. Maknanya bila Allah Subhanahu wa taala buat, Allah ciptakan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kehendak dia. Yang tu kita kena faham. Bila Allah buat sesuatu, Allah buat tu dengan kehendak dia. Tak ada pun Allah buat satu benda yang Allah tak nak benda tu. Kalau Allah tak nak benda tu, pasti Allah Subhanahu wa taala takkan buat dia. Kalau Allah tak nak benda tu, Allah takkan buat benda tu. Contoh sekarang hujan turun tak? Hujan tak turun. Kemudian kita tanya, kenapa Allah tak turunkan hujan sekarang? Maka jawapannya mudah. Jawapan dia, kerana Allah Subhanahu wa taala tak nak turunkan hujan. Bila Allah tak nak turunkan hujan, tak turunlah hujan tu. Kalau Allah nak turunkan hujan, turunlah hujan tu. Atau contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala boleh tak ciptakan kita pada zaman mak kilau dulu? Allah boleh tak buat kita masa zaman tu? Boleh, kan? Allah boleh tak buat kita pada di zaman Firaun dulu supaya kita boleh belasah Firaun tu? Allah boleh buat. Maka pertanyaan dia, kenapa Allah tak buat kita masa itu? Maka jawapan dia mudah, sebab Allah Subhanahu wa taala tak nak buat benda tu. Jadi kalau Allah tak nak buat, Allah takkan buat. Jadi setiap apa yang Allah nak buat, pasti Allah Subhanahu wa taala buat. Setiap benda yang Allah buat itu dengan kehendak dia. Tak ada satu pun Allah Subhanahu wa taala buat tanpa kehendak daripada dia. Jadi anak yang lahir, contoh lahir si anak tadi itu lain daripada yang lain. Lahir dia, kepala dia besar, badan dia kecil. Atau lahir-lahir tangan dia sebelah tak ada, sebelah ada. Lahir-lahir tak ada tangan, kedua-dua belah tangan, mata pun tak ada. Contoh, kan? Siapa yang buat budak tu? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang buat. Dan apakah Allah nak buat budak tu macam tu? Jawapan kita ialah sebab kalau Allah tak nak buat macam tu, dia takkan jadi macam tu. Yang tu mudah jawapan dia, kan? Setiap apa yang Allah buat itu sebab Allah nak buat macam tu. Maka sebab itu istilah cacat itu adalah satu istilah yang sangat tidak sesuai sebenarnya. Sebab apa makna cacat? Cacat ni, kita nak buat macam ni tapi dia jadi macam lain, itu cacat. Kita nak buat lurus tapi dia bengkok, itu cacat. Allah Subhanahu wa taala bila menciptakan satu orang anak atau seorang manusia yang kepala dia besar daripada badan dia, kan kita tengok ada orang yang macam tu. Ataupun tangan dia tak ada, keluar-keluar tangan tak ada, kudung tangan dia tak ada langsung tangan, kaki adalah tapi tangan kedua-dua belah tak ada. Apakah Allah tu tersilap buat manusia? Tak, kan? Apakah Allah terlupalah nak bubuh tangan dia, tengok dah keluar, macam mana nak buat? Tak ada, kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala buat tu memang Allah nak buat macam tu, bukan kerana tersilap, bukan kerana Allah tak tahu. Allah Subhanahu wa taala memang nak buat macam tu. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala buat dengan kehendak dia, yang kedua. Dan yang ketiga, Allah tahu apa yang dia buat. Saya ulang, Allah Subhanahu wa taala ciptakan sesuatu, ciptakan kita lah, contoh, ciptakan kita. Kemudian Allah ciptakan kita itu dengan kehendak dia, yang kedua. Dan yang ketiganya, Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang dia nak buat dan apa yang telah dia buat. Maknanya bila keluarnya anak, Allah tahu tak Allah buat anak tu? Ya, Allah Subhanahu wa taala yang buat anak untuk kita. Dan Allah nak ke buat anak untuk kita? Ya, memang Allah nak buat. Kalau Allah tak nak buat, tak jadilah budak tu.
dan Allah tahu tak budak ni macam mana dia, bagaimana rezeki dia, macam mana jodoh dia, sampai bila dia hidup, bila dia meninggal, macam mana perjalanan hidup, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin di situ tuan-tuan, maka tidak akan ada orang yang ragu-ragu tentang segala pengurusan yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk dia. Jadi ini yang beliau nak sampaikan kepada kita daripada ayat Quran tadi itu. Kata Allah, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah, kami yang bagi rezeki kepada mereka, kami tahulah macam mana nak hidupkan dia. Kan? Kami tahulah bila kami buat. Kata Allah, bila aku buat dia, aku tahulah bagaimana aku nak hidupkan dia, nak bagi makan untuk dia, sihat dia, kadang-kadang sakit, kadang-kadang sihat. Jadi kata Allah, nahnu narzuquhum, kami yang menjadikan mereka, kami yang beri rezeki kepada mereka, wa iyyakum, dan juga kepada kamu juga kami yang hidupkan, kami yang beri rezeki. Jadi mudah perkiraan dia begitu tuan-tuan. Kalau kita boleh hidup, takkan orang lain tak boleh hidup. Dan kalau kita cukup makan, takkan orang lain tak boleh cukup makan. Semuanya adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, inna qatlahum kana khita'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka suatu dosa yang besar. Jadi membunuh anak itu adalah merupakan satu perbuatan yang salah. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, dan apabila diperiksa anak perempuan yang ditanam hidup-hidup sebab dosa apakah dia dibunuh. Di zaman jahiliah macam tu. Zaman jahiliah ni tuan-tuan, perempuan dia tak sama dengan orang laki-laki. Mereka melihat wanita ini satu makam ataupun kedudukan yang sangat rendah. Itu zaman jahiliah, dia pandang perempuan macam tu. Maka Islam datang mengangkat martabat dan kedudukan wanita. Sebelum kedatangan Islam, perempuan tak macam tu. Perempuan dijadikan hanya sebagai hamba seks. Sebab itu wanita di zaman dulu dikahwini ramai orang. Maksudnya satu orang laki-laki, isterinya 10 orang, 20 orang, 30 orang, 40 orang. Dan bila dia tak kenal dengan perempuan tu, apa yang dia buat? Antaranya, dia akan bersumpah untuk tidak bersama dengan isterinya tanpa diceraikan isteri dia. Dia kata apa? Dia kata, demi Allah, aku tidak akan bersama dengan kamu. Dia sumpah, dia kata, demi Allah, aku takkan bersama dengan kamu. Jadi wanita masa itu, kedudukan dia, nak kata isteri orang pun tidak, nak kata bukan isteri pun tak. Sebab dia dengan suami dia macam tak ada hubungan. Dan dalam masa yang sama, isteri tidak diceraikan. Dia kata hanya suami ni tak nak bersama dengan isteri dia. Tapi apakah isteri diceraikan? Tak. Maknanya wanita ini hidupnya seperti digantung tanpa tali, macam itulah. Itu di zaman jahiliah, perempuan diletakkan di satu kedudukan yang sangat hina. Maka Islam datang mengangkat martabat dan kedudukan wanita. Maka sebab itu bila mana mereka dapat anak perempuan, mereka anggap ini adalah satu kerugian. Kata, anak kau laki ke perempuan? Perempuan. Alamak, perempuan pula, kan? Kalau anak laki-laki, sonok mereka, kan, buat parti dan sebagainya. Tapi kalau anak perempuan, maka anak itu akan dibunuh. Baik. Kerana dorongan untuk berbuat yang mungkar ini ada kalanya soal ekonomi. Misalnya kerana takut kelaparan dan kemiskinan, ataupun alasan yang tidak baik. Misalnya kerana takut tercela kalau si anak itu kebetulan perempuan. Ini zaman dulu. Maka Islam mengharamkan perbuatan biadab ini dengan sangat keras sekali. Sebab perbuatan seperti ini dapat memutuskan kekeluargaan dan menyebabkan permusuhan. Untuk masalah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, dosa apakah yang teramat besar? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iaitu engkau menyekutukan Allah padahal dialah yang menjadikan kamu. Kemudian apa lagi, tanya sahabat? Maka jawab Rasulullah, iaitu engkau bunuh anak-anakmu lantaran kamu takut dia makan bersama kamu. Maknanya takut dengan hadirnya anak yang ramai, maka menghilangkan rezeki. Maka ibu-ibu, jangan jadikan alasan tak nak anak kerana hidup kita dah susah dah. Jangan jadikan alasan begitu. Kau tu, bang, cukuplah bang, kita 4 orang anak ni, hidup kita bukan senang. Jadi
secara tidak langsung kita merasakan akan hadirnya anak yang kelima nanti. Kan sekarang ada 4 orang anak dah. Dia kata, bang cukuplah bang, kita nak 4 orang, kita ekonomi pun tak cantik, kan? Contoh dia kata begitu. Maka secara tidak langsung kita telah bercanggah dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Kita menganggap bila hadirnya anak yang kelima nanti, maka dia akan memakan sebahagian daripada rezeki yang kita ada. Mana contoh, sekarang gaji kita 3,000 makan 4 orang. Ngam-ngam, tak ada lebih, tak ada wang simpanan pun. Kemudian takut bila ada anak yang kelima, dia akan ambil yang 3,000 tu, jadi tak cukup lah. Sekarang ngam-ngam. Bila masuk anak yang kelima, nak beli pampers dia, nak beli susu dia, kemudian anak-anak nak sekolah. Jadi kita bimbang dengan kehadiran anak nanti itu akan mengurangkan rezeki, akan menyebabkan kita tak cukup makan. Maka perbuatan itu perbuatan orang yang sangat-sangat bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga membaiat orang-orang perempuan sebagaimana halnya ia membaiat orang-orang laki-laki, iaitu dengan melarangnya berbuat jahat tersebut dan supaya dihentikan. Baiat tersebut berbunyi demikian: alla yusyrikna billahi syai'a wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna. Hendaknya mereka, yakni perempuan, tidak menyekutukan Allah sedikit pun, dan tidak mencuri, dan tidak berzina, dan tidak membunuh anak-anak mereka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membezakan antara laki-laki dan wanita. Sama je laki-laki dengan perempuan, sama. Bukanlah laki-laki akan menyebabkan rezeki kita lebih dengan kehadiran anak perempuan, rezeki kita kurang, tidak begitu. Dan di antara hak anak-anak yang harus ditunaikan oleh ayahnya ialah memberikan nama yang baik. Seorang ayah tidak boleh memberi nama anaknya dengan nama yang dapat mengganggu perasaan anak apabila dia sudah cukup dewasa. Contohnya bila berikan nama anak, tuan-tuan, tanggungjawab kita. Apa tanggungjawab? Kewajipan kita memilih nama anak itu nama yang baik. Jangan letakkan nama yang tak apa-apa, tak salah, tak dosa pun. Kita letak nama anak yang agak glamour sikit, kan? Apa-apa namalah, kan? Kita nak letak apa-apa nama saja, tapi yang sebaiknya nama yang memberikan maksud yang baik. Dan dilarang kita berikan nama nanti besar anak itu akan diejek oleh kawan-kawan dia. Tuan-tuan fikirlah apa saja nama yang mungkin boleh berlaku seperti itu. Dan diharamkan memberi nama anaknya dengan hamba yang lain, misalnya Abdul Nabi, Abdul Masih dan sebagainya. Jadi kalau kita nak letak nama anak yang depannya Abdul, contoh nak anak semua tiga-tiga nak letak Abdul, 3 Abdul contohnya. Letak Abdul, apa nak Abdul? Abdul itu adalah hamba, kan? Abdun dia asal perkataan Abdun, kemudian kita sambung dengan perkataan selepas dia, maka dia jadi Abdul. Jadi Abdul Aziz contohnya, kan? Aziz itu kan nama Tuhan. Kita kata Abdun, hamba kepada Al-Aziz, Allah yang Aziz. Abdul Wahhab, Abdul Qayyum, Abdullah, Abdul Ghani, Abdul Karim. Tapi kalau kita letak Abdul Muhammad, jadi apa makna Abdul Muhammad? Makna Abdul Muhammad, hamba kepada Muhammad. Abdul Ka'bah, hamba kepada Ka'bah. Abdul Syams, hamba kepada matahari. Maka itu adalah satu nama yang diharamkan di dalam Islam. Baik. Di samping itu anak juga mempunyai hak perlindungan. Jadi yang pertama, bila Allah berikan anak, jangan kita merasakan bahawa dengan kehadiran anak rezeki kurang. Anak perlu diraikan. Ada anak, maka perlu yakin bahawa anak ini bukan mengurangkan rezeki, tapi sebenarnya adalah menambah rezeki. Itu satu. Tuan-tuan, kadang-kadang kita kena percaya juga bahawa rezeki yang kita ada ni, dia adalah sebab ataupun asbab orang lain kita boleh murah rezeki. Tuan-tuan, kita katalah rezeki kita melimpah ruah. Tuan-tuan tahu tak bahawa kemungkinan rezeki yang kita ada ini adalah tumpang daripada rezeki orang lain.
Kan kita rezeki, alhamdulillah Allah bagi cukuplah makan. Dan mungkin kita tumpah rezeki isteri kita. Sebab itu kita jangan anggap aku je yang kerja, kau duduk rumah, apa yang kau buat, jadi kau jangan banyak tanya aku, apa yang aku bagi makan kau makan je. Marah isteri macam tu kan. Kita tak tahu di sebalik itu isteri kita berdoa supaya Allah murahkan rezeki kita. Itu juga peranan, kan? Kalau kita bekerja, Allah kata tak sampai rezeki, tak sampai rezeki. Tapi asbab daripada doa seorang isteri boleh jadi menambahkan rezeki kita, kan? Anak-anak mungkin doakan juga untuk ibu dan ayah mereka, maka kita murah rezeki. Jadi hak anak yang kedua adalah memberi nama dengan nama yang baik. Tidak boleh kita berikan nama yang maksudnya tidak baik. Contoh kita biasa dengar perkataan khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Tapi syarrul bariyah, kita dengar orang berjanji sebut syarrul bariyah, kita pun guna mana syarrul bariyah. Ataupun macam-macam lah nama, saya tak perlu bagi contoh. Jadi tuan-tuan fahamlah, nama yang memberi maksud yang tidak baik itu haram seorang ayah lakukan terhadap anak. Maka tanggungjawab ataupun hak anak yang perlu ibu bapa beri, antaranya adalah nama perlu diberikan dengan nama maksud yang baik. Kalau kita tidak buat yang demikian, maka besok Allah tanya tak, kenapa kau berikan nama anak kau macam ni? Maksudnya tak elok. Contohnya kan wati. Contoh apa nama wati? Orang yang telah melakukan benda yang tidak elok, kan? Contohnya apa lagi? Macam-macam contoh kan Madini, contoh kan apa nama Madini, orang yang berhutang. Kenapa bagi nama anak orang yang berhutang? Kan nanti anak keliling pinggang berhutang, nak menikah pun berhutang. Semalam saya sembang dengan satu orang kawan, dia kata 4, 5, 6 tahun lepas, saya ingat dia kata 4, 5, bukan 4, 5 atau 10 tahun yang lepas, dia kata dia kahwin buat pinjaman sebanyak 80,000 macam tu, tak silap, buat loan. Saya tak tahu apa yang grand macam mana dia nak buat, tak tahulah. Jadi kita takut dengan nama anak yang kita berikan tadi itu sebagai maksudnya orang yang berhutang, takut nanti dia jadi orang yang berhutang. Jadi sebab anak itu dipanggilkan hari-hari, dipanggil kan Madini ataupun apa-apalah nama-nama yang tidak elok, maka itu tidak langsung doa kepada doa untuk anak itu. Kalau maksudnya tidak baik, maka akan memberikan kesan yang tidak baik kepada anak tersebut. Kemudian di samping itu juga anak mempunyai hak pendidikan dan nafkah yang sama sekali tidak boleh diabaikan. Yang ni kita kena ambil berat. Pendidikan anak, wajib anak ini pandai sembahyang, wajib anak ini pandai baca Quran. Paling kurang adalah suratul Fatihah mesti kena baca. Jadi tuan-tuan, balik, mungkin bukan zaman kita lah, zaman anak-anak kita yang ada anak, mana zaman cucu kita lah sekarang. Pastikan anak-anak kita mendidik anak mereka yang pertama Islam, jangan kita abaikan. Mana pendidikan Islam tu jangan kita abaikan. Anak boleh semayang ataupun tak, kan? Anak pandai baca Quran ataupun tidak. Tapi hari ini rata-rata orang lebih mementingkan soal duniawi daripada akhirat, kan? Anak boleh baca Quran ataupun tak, itu tidak ambil berat sangat. Tapi kalau anak tak lulus bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, yang tu kita lebih tegas berbanding soal pendidikan dan agama dia. Jadi tanggungjawab kita seorang ibu dan ayah ialah pendidikan anak itu. Jadi anak berhak mendapat pendidikan agama daripada ibu dan ayah mereka. Kemudian dan juga nafkah ni tak perlu kita sebut, yang sama sekali tidak boleh diabaikan. Sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu akan diminta bertanggungjawab tentang orang yang dipimpin itu. Jadi tuan-tuan, kalau kita pandai sembahyang tetapi anak tidak reti sembahyang, agak-agak kita lepas tak? Contohlah zaman dulu kita jauh daripada agama,
kita pakai tudung, kata orang perempuan lah, kita pakai tudung, tapi anak tak pakai tudung. Jadi rata-rata yang kita tengok perempuan yang tak pakai tudung tu, jadi bagaimana nasib mak dan ayah dia nanti? Jadi persoalan itu untuk kita bukan kita tujukan kepada orang lain, kepada kita. Kalau seandainya kita baik macam mana pun, orang yang kita didik tidak seperti itu, awas, kita bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katalah, ya, zaman dulu mungkin kita jahil, tapi bila dah di hujung-hujung usia, kita pun dah mula bertaubat, kita dah insaf. Jadi macam mana kita didik anak kita pun dah menikah, dah ada anak-anak dah. Jadi takkan kita nak rotan kalau dia tak pakai tudung, takkan kita nak rotan dia kalau dia pakai seluar pendek, takkan kita nak sebat dia kalau dia pakai baju yang ketat-ketat. Tuan-tuan, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap perintahkan kepada kita berdakwah kepada manusia. Walaupun kepada orang yang kita nampak mustahil lah dia boleh terima dakwah kita. Anak kita dah umur 46 tahun, dah ada anak-anak, kita nasihat suruh pakai tudung macam tak boleh. Baik, tak payah nasihat. Kalau nasihat pun bukan dia boleh ikut pun. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Musa alaihi salam berdakwah kepada siapa? Kepada Firaun, kan? Faqula la idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Apa kata Allah kepada Firaun? Apa kata Allah kepada Musa? Idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, pergilah kamu kepada Firaun. Wahai Musa dan juga Harun, dua beradik ni Musa dan Harun, kata Allah, pergilah kamu berdua kepada Firaun, innahu tagha, dia orang yang melampau batas. Allah tahu tak bahawa Firaun ini pasti tidak akan beriman kepada Allah? Allah tahu. Dan jahatnya Firaun masa itu, tak ada orang yang anggap Firaun akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta Nabi Musa pun tak yakin yang Firaun ini akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi perintah ataupun soalan yang akan ditanya oleh Allah kepada kita, kau nasihat tak dia? Itu yang Allah akan tanya. Allah tak tanya kenapa dia tak berubah, Allah tak tanya yang itu. Maknanya kalau kita ada, na'udzubillah lah, kita cerita orang lain lah, kan? Dia seorang ayah di zaman dulu, dia tak titik beratkan soal aurat anak-anak, tak titik beratkan soal solat ataupun tak. Tapi bila dia sekarang dah mula rasa bersalah, tetapi tetap dia mengambil tanggungjawab. Seorang ayah, dia nasihat anak dia, kan? Dia jumpa anak kakak dulu ayah mungkin tak didik kakak dengan pendidikan yang baik, tapi kakak tahu kan menedahkan aurat ni salah dan dosa, kan? Kita kemudian kita nasihat lagi, kita nasihat, dia tak berubah pun. Allah Subhanahu wa ta'ala akan tanya tak kenapa dia tak berubah? Tak. Ya Allah akan tanya, kamu buat ataupun tak, kamu nasihat dia ataupun tidak. Itu yang Allah akan tanya kita. Kalau kita dah nasihat atas rasa insaf kita, dulu kita mungkin tak tegur, hari ni kita dah tegur, kan? Tapi dia tak berubah, bukan tanggungjawab kita dah masa itu. Bukan lagi kesalahan kita bila mana anak-anak yang kita telah tegur itu dia tak berubah, bukan satu kesalahan kita. Yang Allah wajibkan kepada kita apa dia? Kamu sampaikan dakwah, kamu nasihat. Kau buat tak benda itu? Kalau buat sesalah, tanggungjawab kita. Tapi kalau dia tidak berubah, maka itu bukan urusan kita, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu Allah sebut dalam Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra, kata Allah, seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Maknanya si ayah takkan tanggung dosa anak-anak, suami takkan tanggung dosa isteri dia. Jadi yang selalu kita dengar, suami besok akan menanggung dosa isteri, ayah akan tanggung dosa anak-anak. Maksud dia, yang dimaksudkan tanggung dosa itu adalah dia punya sendiri punya dosa, dia takkan tanggung dosa orang lain. Contoh, bila isterinya tidak berhijab ataupun isteri pakai pakaian yang ketat, maka yang Allah akan tanya bukan salah isteri kenapa tak pakai menutup aurat. Allah tak tanya yang itu. Allah tanya kamu nasihat ataupun tak dia. Jadi bermakna bila isteri tetap tidak bertudung ataupun tidak menutup aurat dengan baik, yang kita bukan tanggung dosa isteri yang tak pakai tudung tadi tu, kita tanggung dosa kita kerana kita tak nasihat dia. Dia tak pakai tudung, itu dosa dia, dia akan tanggung. Tapi kita dosa apa yang kita tanggung? Dosa kerana tidak menasihati isteri ataupun menasihati anak-anak. Kita takkan tanggung dosa orang lain.
Maka sebab itu kalau orang yang kita nasihatkan dia tak berubah, maka itu dosa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dah jalankan tanggungjawab kita. Kita dah nasihat dah anak-anak, kita dah nasihat isteri kita, kita dah nasihat teman-teman kita. Maka bila kita lakukan tanggungjawab kita, maka kita tidak lagi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap kamu akan diminta bertanggungjawab tentang orang-orang yang kamu pimpin. Jadi Allah akan tanya besok, kenapa kamu seorang ayah, kamu tak tegas terhadap anak-anak kamu, pakaian dengan pakaian yang ketat, kan pakai anak-anak perempuan pakai baju yang tangannya setengah, mana pakai baju lengan pendek. Ini kan aurat, tuan-tuan tahu tak? Ini aurat, ni aurat, kan? Jadi bila kita tahu ini aurat, kalau ada orang yang duduk di bawah tanggungjawab kita sebagai ayah, isteri dan anak-anak, kalau mereka keluar rumah dengan pakaian yang seperti itu, maka hari ini kita perlu sampaikan nasihat itu kepada mereka. Kalau tidak, walaupun kita ahli masjid, walaupun kita hafal Quran, besok kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu biarkan mereka menendahkan aurat? Jadi begitu juga dengan salah-salah yang lain, kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikit lagi, kafa bil mar'i ithman ayyudayya man yaqutuha. Ini yang kita sebutkan tadi. Cukup berdosa seorang yang mengabaikan orang yang menjadi tanggungjawab dia. Jadi kita bukan dosa kita bukan sebab orang tu tak pakai tudung. Contoh anak, kan, kita ada anak perempuan tapi pakaian tidak patuh syariah. Dosa yang ditanggung oleh ayah tadi bukan pasal anak tak pakai tudung, bukan sebab anak pakai pakaian ketat. Dosa si ayah tadi itu sebab tak memberi nasihat. Dia tak pakai tudung, itu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita apa dia? Dosa kerana kita tak beri nasihat. Tapi kalau kita dah bagi nasihat, dia tetap ke 99 orang semua tak pakai tudung contohnya. Nasihat bagi tak? Ya nasihat bagi tapi tak pakai tudung. Maka Allah akan tanya kita tak besok? Tak. Kalaulah kita katakan anak yang berdosa, walaupun kita dah laksanakan tanggungjawab kita sebagai ayah dalam menasihati anak, besok tetap kita berdosa. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salam, kan? Bagaimana Nabi Lut alaihi salam. Jadi yang keluarga dan anak-anaknya tidak beriman pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, itulah yang dapat kita kongsikan pada malam ini berkaitan dengan hak anak-anak terhadap ibu dan ayah dia. Jadi hak ini kita perlu tunaikan kepada mereka. Mungkin tidak zaman kita tapi zaman anak-anak kita, maka perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan mereka bertanggungjawab terhadap anak-anak mereka, insyaAllah. Jadi cukuplah sekadar itu dulu untuk kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedah untuk kita bersama, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi